the Constitution of the United States. the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Joe Biden telah berusaha untuk menjadi presiden sebanyak 3 kali sepanjang lebih 3 dekad. Impian itu kini menjadi realiti. Rentetan kemenangannya ketika pilihan raya presiden pada November lepas, Biden dilantik menerajui White House menggantikan mantan presiden Donald Trump. Beliau mengangkat sumpah pada 20 Januari tahun ini pada usia 78 tahun, menjadikannya sebagai presiden tertua pernah dilantik. Biden terpilih menjadi Senat untuk pertama kalinya pada tahun 1972 dan kemudiannya dipilih semula sebanyak 6 kali selepas itu. Pada tahun 1988, Biden pertama kali mencalonkan diri sebagai presiden dan kemudian pada tahun 2008, percubaan keduanya juga gagal. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai naib presiden untuk Barack Obama selama 8 tahun. Perjalanan Biden di dalam arena politik Amerika begitu panjang dan tidaklah mudah. Namun dengan semangat dan pengalaman, beliau akhirnya dilantik menjadi pemimpin bagi negara Uncle Sam itu. Berikut kami bawakan kupasan tentang persona dan fakta Joe Biden. Teruskan menonton. Nombor 1. Kehilangan keluarga. Biden telah mengalami pelbagai liku-liku kehidupan baik di dalam atau di luar arena politik. Bagi para penyokong dan kebanyakan rakyat Amerika Syarikat, cabaran yang ditepuhi Biden ini telah mendatangkannya rasa empati terhadap sebuah negara yang menderita dengan keruntuhan moral, ekonomi serta implikasi wabak COVID-19. Beberapa minggu setelah terpilih menjadi senator pada tahun 1972, Biden kehilangan isterinya Nelia dan anak perempuannya yang berusia 1 tahun Naomi dalam satu kemalangan jalan raya. Kemalangan ini juga turut menyebabkan kedua anak lelakinya cedera parah. Kecekalan dan kemampuannya untuk bangkit dari kesedihan tragedi ini bukanlah satu rahsia bagi rakyat Amerika Syarikat. Selaku bapa tunggal pada ketika itu, Biden pernah menempuh perjalanan kereta api selama setengah jam setiap hari dari Delaware ke Washington DC semata-mata untuk bersama anak-anak lelakinya pada malam hari. Nombor 2. Bidenism. Selama 8 tahun menjadi naib presiden, Biden akhirnya dapat menuntut sedikit sebanyak kejayaan polisi Barack Obama di dalam maupun di luar negara. Berbekalkan kekuatan dan pengalaman, beliau berjaya mengalahkan saingan Parti Demokrat yang lain dan menonjolkan dirinya sebagai alternatif yang paling kompeten untuk Presiden Trump. Biden melihat dirinya sebagai hero kepada pengundi kolar biru dan hubungan rapatnya dengan Presiden kulit hitam pertama di Amerika Syarikat semakin mengukuhkan sokongannya di kalangan orang Afrika Amerika. Peluang Biden adalah untuk memulihkan dan membangunkan warisan Obama dan menyatukan negara yang berpecah belah setelah pergolakan bertahun-tahun ketika era Trump serta rusuhan di Capitol baru-baru ini. Nombor 3. Apakah polisi dan agenda Biden? Diangkat menjadi presiden di tengah-tengah medan perang melawan pandemik global, keutamaan pertamanya adalah untuk menangani wabak COVID-19. Beliau dilihat berterusan mengkritik cara kerajaan bawah pimpinan Trump menangani wabak ini yang tidak efisien. Beliau akan cuba menyambung atau setidaknya memulihkan polisi era Obama dan memperbetulkan polisi Trump yang dianggap menyimpang. Biden juga berhasrat untuk memulihkan semangat bipartisan dalam kancah politik Amerika Syarikat. Di pentas dunia, Presiden Biden berkemungkinan akan mencuba dan memulihkan imej Amerika Syarikat di mata dunia berdasarkan beberapa polisi pelbagai hala yang dipimpin negara itu sejak Perang Dunia Kedua sehinggalah tahun-tahun terakhir nasionalisme ekonomi Trump yang isolated. Nombor 4. Dasar luar Biden. Pendekatan keras atau hardline yang diterapkan oleh Trump terhadap China dijangka akan berterusan di bawah Biden. Beliau dilihat akan mewarisi trade war Trump dengan China, tetapi Biden menegaskan tidak akan mengambil langkah drastik untuk menaikkan sebarang tarif. Biden juga telah berjanji untuk memperbaiki diplomasi dengan Iran dan akan membatalkan perjanjian nuklear era Obama sama seperti Trump. Namun, dengan Iran berusaha untuk mengembalikan senjata nukliernya, meneruskan polisi yang ditinggalkan presiden terdahulu bukanlah sesuatu yang mudah dan menguntungkan. Hubungan Amerika Syarikat dengan Rusia pula tidak dapat dijelaskan ketika era Trump. Biden pula diharap akan bertegas dengan Moskow tentang beberapa perkara, antaranya menangani penggodaman Rusia terhadap beberapa agensi persekutuan Amerika Syarikat. Korea Utara pula dilihat akan menjadi tentangan keselamatan walaupun terdapat harapan yang tinggi dari beberapa pertemuan kemuncak antara Trump dan Kim Jong-un. Korea Utara terus menguji peluru berpandu balistik kapal selam yang baru seakan-akan memberi isyarat kepada pemerintahan Biden yang baru. Nombor 5.
adakah Biden mempunyai kekuatan? Menjadi Presiden Amerika Syarikat bukanlah satu tugas yang mudah dan memerlukan kekuatan, tenaga serta semangat yang luar biasa bagi para penyandangnya. Pada usia 78 tahun, Biden dilihat seakan terlalu tua dan tidak mampu untuk bertahan walaupun untuk satu penggal. Rakyat Amerika mempunyai pilihan antara dua ahli politik yang sangat berbeza, dengan Trump dilahirkan dalam keluarga yang kaya, manakala Biden memulakan kehidupan dalam kalangan kolar biru. Permulaan yang penuh keperitan dan cabaran hidup yang tragis telah memberikannya satu watak yang kuat dan merendah diri. Langkah di White House mungkin akan sedikit perlahan tatkala dunia dilanda wabak pandemik, tetapi bagi kebanyakan rakyat Amerika Syarikat, mereka berharap tempo perlahan ini akan diiringi dengan kecekapan dan kebijaksanaan dari seorang veteran setengah abad dalam politik dan perkhidmatan awam. Kerana liku-liku kehidupannya, ramai beranggapan bahawa Biden mempunyai daya tahan serta kekuatan dan pada usia 78 tahun, kekuatan ini memimpin dirinya untuk memenuhi impian sebagai seorang Presiden Amerika Syarikat. Itu sahaja untuk video kali ini dan terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan share.